semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Sekiranya Rafizi Ramli kalah pada pemilihan timbalan Presiden PKR kali ini, sekiranya beliau kalah, saya nak tanya, adakah kem Rafizi, geng Rafizi, rakan-rakan Rafizi akan turut menyertai ke mana hala tuju Rafizi ataupun apa yang akan Rafizi lakukan? Seperti yang kita tahu, Rafizi Ramli akan ada keluarkan kenyataan mahu letak jawatan menteri sekiranya beliau kalah pada pemilihan timbalan presiden kali ini. Pada akhirnya, dalam satu artikel yang saya lihat, Nik Nazmi ikut langkah Rafizi untuk letak jawatan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Nik Nazmi Nik Ahmad, enggan mengulas sama ada beliau akan menuruti langkah Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli untuk meletakkan jawatan dari jemaah menteri sekiranya tumpas dalam sesi pemilihan PKR di Johor Bahru. Penyandang jawatan timbalan presiden, Rafizi sudah pun mengumumkan bahawa akan berundur sekiranya tewas dalam pemilihan. Nik Nazmi yang juga naib presiden PKR dan anggota kumpulan Hero memilih untuk mengunci mulut. Jadi, bayangkan saudara-saudara, adakah kalau Rafizi kalah, bukan saja Nik Nazmi yang akan letak jawatan, walaupun kita tidak tahu apa jawapan sebenarnya. Mungkinkah ada kem Rafizi yang lain, geng Rafizi yang lain, yang juga akan menunjukkan kekecewaan mereka dengan cara mereka pun letak jawatan keluar daripada parti lebih teruk lagi sekiranya mereka keluar dan lompat kepada pembangkang. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan dan persoalan. Kita tunggu pemilihan nanti, katanya ringkas, enggan mengulas lanjut. Beliau berkata, demikian pada sidang media selepas melancarkan jawatan kuasa khas konflik manusia gajah. Nik Nazmi telah mengumumkan akan mempertahankan jawatan naib presiden PKR pada 22 April setelah gagal mempertahankan jawatan ketua cabang Setiawangsa. Beliau tewas kepada Aflin Syauqi. Rafizi sebelum ini dilaporkan berkata, pengundurannya hanyalah dari barisan jemaah menteri dan tidak melibatkan pengosongan kerusi Parlimen Pandan. Nah, saudara-saudara, Rafizi akhirnya dalam kenyataan dikatakan pengundurannya hanyalah daripada barisan jemaah menteri, bukan melibatkan pengosongan kerusi ahli parlimen beliau. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan dan perempuan yang saya amat hormati, berkaitan dengan pemilihan jawatan nombor 2 PKR kepada penyokong Rafizi, sudah pasti mahu Rafizi mempertahankan jawatan tersebut. Manakala kepada pencabarnya Nurul Izzah, penyokong kepada Nurul Izzah juga pasti mahu mempertahankan jawatan, mahu Nurul Izzah menang jawatan timbalan ataupun nombor 2 parti PKR. Tapi ada satu persoalan. Apakah kelebihan dan juga keburukan sekiranya Nurul Izzah menang? Apa kebaikan yang ada ataupun apa keburukan yang ada, dan mana satu yang lebih ketara sekiranya Nurul Izzah menang? Rafizi dalam satu kenyataan, oportunis cuba rampas PKR melalui kem Izzah. Mungkinkah ada gerakan, ada langkah ataupun langkah gerakan yang sekadar pura-pura menyokong Nurul Izzah kerana mereka tidak mahu Rafizi menang. Mereka mahu Nurul Izzah menang, dan mungkin juga mereka mempunyai langkah untuk tumbangkan PKR, tumbangkan Anwar.
Sebelum ini kita sudah pernah mendengar langkah Sheraton yang diketuai oleh Azmin Ali. Kalau saya tak silap, lebih daripada 10 ahli parlimen keluar parti. Jadikah, adakah dengan ini kemenangan Nurul Izzah ini boleh membawa kepada langkah Sheraton 2.0? Ataupun mungkin bukan saja 10 MP, lebih 10 MP yang bakal keluar daripada parti. Itu yang menakutkan. Jadi mungkin itu salah satu penyebab kenapa Rafizi perlu menang. Nah, saudara-saudara, penyandang jawatan timbalan Presiden PKR Rafizi menamatkan jelajah hiruk di JB dengan kenyataan tegas memberi amaran kepada anggota parti mengenai kehadiran golongan yang menangguk di air keruh. Dia mendakwa kumpulan ini coba mengambil alih parti dengan menumpang pengaruh penjabarnya, Naib Presiden PKR Nurul Izzah. Rafizi mendakwa kumpulan yang mengambil kesempatan ini terdiri daripada muka baru yang diberikan laluan pantas ke posisi kuasa, termasuk ditawarkan ke Rusi Selamat untuk bertanding pada PRU 15. Pemilihan kali ini adalah pertempuran antara kumpulan reformis awal, reformis asal, jiwa kita, jiwa reformis, ini satu kumpulan. Satu kumpulan lagi kumpulan menangguk di air keruh, kata Rafizi. Rafizi juga merujuk langkah Sheraton pada 2020 yang menyaksikan 11 MP PKR diketuai timbalan Presiden ketika itu, Azmin Ali, keluar parti. Kami pikir selepas langkah Sheraton, saiz kumpulan ini menjadi semakin kecil, tetapi ternyata bilangan mereka telah makin besar. Dalam kritikan tersirat terhadap kempen Nurul Izzah yang diberi jenama damai, Rafizi turut membidas pemilihan lokasi acara dan mendakwa tarikan kebendaan digunakan untuk menarik kehadiran. Rafizi mendakwa jelajah Nurul Izzah dilihat lebih menumpukan kepada tempat mewah di hotel dan pemberian jamuan percuma kepada hadirin. Kita pernah menolak taktik kempen sedemikian apabila dilakukan oleh pesaing politik kita. Dalam artikel ini berkata, saya kesian pada Izzah sebab dia kena tanggung beban nepotisme sampai bila-bila. Orang yang dulu duduk di sekeliling Azmin sekarang jadi kumpulan utama sokong Izzah. Yang paling menakutkan adalah kalau ada langkah Sheraton 2.0, kalau masih ada camp Azmin di dalam PKR yang masih mau membuat langkah tersebut mengikut jejak langkah Sheraton, itu yang paling menakutkan. Saudara-saudara, apa komen Anda?